Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk sedikit penerangan dan penjelasan tentang unit hal ehwal murid, iaitu subunit dia SPBT. Apa yang dimaksudkan dengan SPBT, apa moto, visi SPBT, peraturan SPBT, kita akan bincangkan dan ada penerangan dalam video ni. Dengar ya. Okey, nama saya Siti Nozawani binti Muhammad Idris. Saya adalah penaras SPBT SK Legong Ulu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan buku teks akan rujuk kepada saya lah. Kalau ada hilang buku teks ke, tak dapat buku teks ke, buku teks tak cukup ke, boleh rujuk kepada saya. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan buku teks. Okey, moto SPBT. SPBT, Skim Pinjaman Buku Teks ya. Moto SPBT, buku dijunjung, ilmu disanjung. Jika kita sebut tentang buku, dia memang berkait rapat dengan ilmu. Kita baca buku, kita akan dapat ilmu. Okey, visi SPBT, pengurusan SPBT yang sistematik, efektif dan cemerlang. Ini saya punya visi lah. Kemudian misi SPBT mewujudkan sistem pengurusan SPBT yang sistematik, melahirkan murid yang bertanggungjawab dan sisirkan ilmu pengetahuan. Nanti kita akan kupas lebih lanjut bagaimana yang dikatakan dengan murid yang bertanggungjawab dalam unit SPBT ni. Okey, kenapa adanya SPBT? Kalau seperti yang kita tahu, buku teks bukanlah percuma sebenarnya. Kerajaan memperuntukkan setiap tahun berjuta-juta untuk buku teks. Jadi yang pertama objektif dia meringankan beban keuangan yang ditanggung ibu bapa yang kurang mampu. Kalau berkemampuan pun saya rasa bila dapat pinjaman buku teks ni, dia memang mengurangkan beban lah. Untuk berkemampuan tu sama sebab buku teks harganya agak mahal ya. Satu buah buku tu menjangkau sampai berbelas ringgit dan ada buku yang terbaru iaitu buku Supermind. Kalau murid tahun 1 yang dapat buku Supermind yang menggantikan bahasa Inggeris yang lama tu, harga dia lebih kurang 38 ringgit. Mahal Okey. Yang kedua, memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tertitih dalam persekolahan mereka. Kalau dulu pada asalnya buku teks untuk mereka yang mampu, yang tidak mampu sahaja pinjaman buku teks ni. Yang mampu perlu membeli buku teks, tapi sekarang ni mampu atau tidak memang dapat buku teks. Semua dapat free lah, satu murid satu set buku teks. Okey, yang ketiga, meningkatkan prestasi murid melalui penggunaan buku-buku SPBT dan proses PBTC. Buku teks ni menjadi salah satu panduan untuk guru mengajar lah. Buku teks ni terkandung berbagai tajuk, silibus berpandukan buku teks. Okey, seterusnya piagam pelanggan ni. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah murid. Pemberian buku teks yang adil dan lengkap kepada semua murid. Okey, kalau ada beberapa orang murid yang tak dapat buku teks tu, ada 1-2 murid yang tak dapat buku teks yang lengkap, kami pihak sekolah, unit SPBT akan cuba mencari buku teks bagi mencukupkanlah set tu. Okey, nombor 2, menguruskan proses pengagihan dan pemulangan buku teks dengan cepat. Mungkin hari tu ada kelang kabut sikit ke sebab pada asalnya perancangan pengagihan dan pemulangan buku teks dibuat dalam masa yang berbeza tapi kerana kita PKP dan sekolah tidak boleh dibuka lagi, jadi pengurusan pengagihan dan pemulangan buku tu perlu dilakukan serentak dan kat situ mungkin ada pujakan sikit, tapi alhamdulillah dia berlaku dengan baiklah, berjalan dengan baik. Semua murid dah mengambil buku teks kan? Okey. Yang ketiga, memastikan buku teks yang diterima murid berada dalam keadaan yang baik. Itu yang kita akan pastikan. Sebab itu kalau buku rosak, buku tidak berbalut, kita memang strict lah. Kita unit SPBT akan buat satu tindakan lah. Sebab apa? Untuk memastikan buku teks dalam keadaan yang baik, mesti ada kerjasama daripada murid dan ibu bapa.
Okey, dan kemudian menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan buku teks dengan segera. Okey, apa-apa masalah, contohnya, tidak dapat buku, uh, buku tak cukup tu lah, kita akan selesaikan dengan segera. Okey, okey ni bilik operasi aktiviti sekolah ataupun kita panggil BOS singkatan dia. Ini depan lah bilik buku teks. Selalunya pemulangan dan pengakhiran buku teks akan berlaku di bilik operasi aktiviti sekolah. Tapi sebab kekangan hari tu disebabkan pandemik, kita lakukan di bilik RDC. Okey, ini antaralah gambar yang dapat saya kongsikan untuk bilik SPBT. Okey, ni rak-rak Okey, ini yang ditunggu-tunggulah peraturan penggunaan buku SPBT. Okey, yang pertama, pelajar mesti menulis nama dan tahun dalam ruangan yang disediakan pada kulit dalam buku teks. Okey, kalau puan-puan tengok buku anak tu, okey ada cop begini skim pinjaman buku teks. Mohon tuan-puan tulis nama anak serta dia punya tahun. Tahun ni 2021, darjah 1 lah nama penuh. Okey. Peraturan yang kedua, pelajar tidak boleh meninggalkan buku teks di tempat yang tidak sepatutnya seperti bilik-bilik khas, kantin atau di tempat awam lain. Okey Ini memang jadi kebiasaan lah murid-murid kita bila ada kelas di bilik komputer, dia tinggalkan buku teks di bilik komputer. Okey, ada kelas di bilik RBT, dia tinggalkan buku teks di bilik RBT. Lepas tu lupa nak ambil. Okey, dilarang sama sekali. Kalau hilang, kalau cikgu jumpa, buku tu akan diambil dan murid perlu menebusnya dengan denda RM1 untuk setiap buku. Ini kita memang dah masuk dalam mesyuarat agung CIBG tahun 2012. Denda untuk yang hilangkan buku. Okey, kemudian setiap pelajar wajib membalut buku menggunakan sampul plastik sahaja. Okey menggunakan sampul plastik sebab apa kita nak tengok kulit buku tu. Tak perlu menggunakan kertas warna, kertas hadiah tu tak perlu gunakan gunakan sampul plastik sahaja. Sekarang ada yang instant yang segera tu kan lagi senang. Okey, ibu bapa boleh lepas ni ibu bapa bolehlah balut buku anak bersama-sama dengan anak Okey. Seterusnya, pelajar dilarang menconteng atau mengoyakkan muka surat buku. Ini rajin ni yang paling selalu murid buat adalah menconteng buku. Contohnya kalau subjek bahasa Arab tu, dia tak tahu makna, dia tulis makna dalam buku. Tapi dia tak padam semula. Ni tak boleh sebab buku ni bukan kita sahaja guna. Ia akan diguna oleh murid-murid pada tahun hadapannya. Jadi tak bolehlah buat macam tu. Kalau dah terconteng tu mohon padam. Okey, pelajar yang gagal memulangkan buku teks, maksudnya buku teks dia hilanglah pada akhir tahun akan dikenakan tindakan disiplin dan wajib menggantikannya dengan buku atau wang. Tapi saya prefer buku. Kalau anak tuan-puan hilang buku, puan-puan kena dapatkan buku yang sama semula. Ini contoh harga dia agak mahal. Buku bahasa Arab tahun 5 ni contoh buku baru yang ada di tangan saya sekarang ni. Harga dia RM9. Puan boleh dapatkan di kedai buku ada. Kalau dekat dengan kita ni Pustaka Fajar Tampin itu memang pembekal buku teks lah. Okey, tapi elakkanlah hilang Okey, pengawas SPBT akan mengadakan pemeriksaan dari semasa ke semasa dan buku yang didapati tidak berbalut akan didenda. Okey, ini memang kita buat 2 tahun sekali. Nama dia Ops Buku Teks. Saya dan pengawas SPBT akan memeriksa buku teks muridlah sama ada berbalut tidak berbalut. Buku teks yang tidak berbalut kita akan denda sebanyak RM1.
Ini memang telah dibincangkan dalam mesyuarat agung PIBB dah dan telah diminitkan. Jadi memang sekolah berhak untuk mendenda RM RM1. Okey, itu sahaja. Jom balut buku. Jadi untuk tugasan, tugasan yang mudah sangat. Okey, ibu bapa bolehlah membimbing anak-anak untuk membalut buku. Balutan yang tak elok lagi tu tukarlah, balut dengan pembalut yang baru, dan buku aktiviti memang tidak berbalut lagi kan. Jadi bolehlah balut bersama-sama anak. Okey, boleh share gambar kalau ada aktiviti membalut buku bersama anak. Itu saja. Terima kasih daripada saya. Jumpa lagi.